Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita sampai ke muka surat 26 ya. Iaitu takrir, pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan: ada orang yang tidak menerima adanya bid'ah hasanah ya. Setelah kita terangkan definisi bid'ah itu apa, kita terangkan pembahagian bid'ah di sisi para ulama, termasuk ulama salafus soleh. Kemudian kita lihat di sana contoh-contoh bagaimana di zaman Rasulullah SAW sendiri, baginda tidak menolak segala yang baharu, termasuk di dalam ibadah. Ada perkara-perkara baharu yang tidak disuruh, yang tidak diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW dan tidak dilakukan oleh baginda, tapi dilakukan oleh orang lain. Ada yang baginda terima dan baginda puji, dan ada sebahagian yang mana bertentangan dengan syariat yang baginda larang. Baik. Masih ada orang yang tidak menerima adanya bid'ah hasanah, walaupun daripada riwayat-riwayat tadi yang kita tunjukkan contoh-contoh bagaimana apabila para sahabat melakukan satu perkara yang baru yang tidak bertentangan dengan syariat, diiktiraf oleh Rasulullah SAW, mereka masih tidak menerima. Kenapa? Dengan alasan Rasulullah SAW masih hidup ketika sahabat melakukan amalan-amalan tersebut. Jadi kata dia, okey, Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu buat solat sunat selepas sekali ambil wuduk. Rasulullah SAW iktiraf. Ya, Rasulullah SAW puji. Begitu juga kisah tuan imam yang asyik membaca Qul huwallah setiap rakaat. Contohnya Fatihah, Qul huwallah, Wadduha rakaat pertama. Rakaat kedua Fatihah, Qul huwallah lagi dan Alam Nashrah misalnya. Ya. Jadi diiktiraf lagi, dipuji oleh Rasulullah SAW dengan sabda Nabi SAW, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kasih kamu kepada surah Al-Ikhlas itu akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Dan banyak ya contoh yang kita tunjukkan ataupun yang kita baca pada kuliah-kuliah yang lalu, lebih kurang 10 contoh perkara-perkara baharu yang dilakukan oleh para sahabat kemudian tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kata mereka, okeylah tu, sebab ketika itu Rasulullah SAW masih hidup. Jadi apabila Rasulullah SAW sendiri mengiktiraf atau memuji atau menyokong, ataupun disebut di dalam bahasa Arab sebagai takrir, mungkin lebih tepat K itu ditukar menjadi Q sebab hurufnya qaf, takrir, bukan kaf. Kalau kaf maksudnya berulang-ulang, takrir mengulang-ulang. Kalau takrir maksudnya mengiktiraf, recognize. Jumpa muka surat 26. Jadi bagaimana kita nak menanggapinya? Kalau ada orang kata mana ada bid'ah hasanah,
Kalau dah bid'ah tu semuanya sayyi'ah. Habis tu yang zaman Nabi SAW, sahabat buat benda-benda yang baru, Nabi SAW tak larang, kata dia itulah, bila Nabi tak larang, okeylah. Itulah yang namanya sunnah takririyah. Dengan takrir daripada Rasulullah SAW, maka benda itu jelas tidak menjadi bid'ah. Baik, bagaimana kita nak jawab? Jawapannya daripada beberapa sudut. Pertama, walaupun pada ketika itu Rasulullah SAW masih hidup, kecenderungan untuk mengadakan atau melakukan perkara baharu telah ada di kalangan sahabat. Sedangkan sahabat ridwanullah alaihim ajmain ini anak murid kepada Rasulullah SAW. Mereka ni orang yang talaqi direct dengan Rasulullah SAW. Mereka mengambil ilmu tu direct daripada mulut Rasulullah SAW, dan malah lebih daripada itu mereka melihat praktikalnya. Ilmu yang disampaikan itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bagaimana. Jadi afqahun nas bis syariah, orang yang paling faham tentang syariat ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau orang yang paling faham tentang syariat pun mereka tidak keberatan untuk melakukan perkara-perkara baru, initiate perkara-perkara baru yang baik, yang mana mungkin menyangkut persoalan dunia, mungkin juga sebagaimana yang kita lihat dalam contoh-contoh yang diberikan berkaitan dengan ibadah, maka jelas bahawa perkara tersebut tidak dilarang. Sahabat-sahabat tidak merasakan perkara itu sebagai suatu kesalahan. Kenapa? Yang pertama, Rasulullah SAW sendiri tidak melarang para sahabat melakukannya, kerana ia adalah baik dan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi ini yang mereka perli. Kata mereka, alah asal baik, bolehlah buat asal baik. Walaupun benda itu akhirnya tak baik, mereka perli juga asal baik. Sebab mereka tidak jelas bahawa yang dikatakan asal baik ini bukan asal baik dari segi ukuran manusia. Semata-mata akal kita mengatakan baik, maka itu baik, tidak semestinya. Ada kala akal kita ni menipu, dan ada kalanya nafsu kita mencampuri, menyebabkan kita mendakapi baik sesuatu yang tidak baik. Datang Presiden USA ke Malaysia dalam banyak-banyak isu yang penting. Isu suruh recognize perkahwinan sesama jenis juga yang dia sibuk. Banyak lagi isu-isu lain. Isu ekonominya, isu undang-undangnya. Isunya nak supaya lelaki boleh kahwin dengan lelaki, perempuan boleh kahwin dengan perempuan, dan negara iktiraf. Itu yang Presiden Zimbabwe kata dia, oh kalau macam tu nanti saya pergi meminang Barack Obama ajak kahwin dengan saya. Kalau nak suruh recognize gay marriage di negara saya, boleh. Nanti saya pergi ke White House, saya pinang Barack Obama, tengok dia terima tak pinangan saya. Jadi ini baik dari segi nafsu manusia. Manusia kata baiklah kita recognize, dia suka sama suka, kenapa kita nak halang? Tak baik. Dia walaupun dia lelaki sama lelaki, tapi dia dah suka sama suka, kita patut recognize tu. Hubungan cinta dia, rasa kasih sayang dia, bukan begitu. Kalau seumpama itu memang jelas bid'ah yang dolalah, itu memang jelas bid'ah yang sayyi'ah. Mengiktiraf perkahwinan sesama jenis bid'ah, tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Nabi SAW mengiktiraf lelaki kahwin dengan lelaki ataupun sebaliknya. Jadi jelas ianya bid'ah. Kenapa ia bid'ah yang dolalah? Sebab ia buruk daripada ukuran agama, bukan buruk daripada ukuran manusia. Manusia pun ada yang menganggap buruk, dengar pun hush, geli geleman dengar macam tu. Tapi ada manusia yang sudah songsang fikiran dia atau perasaan dia, dia rasa okey, eloklah kita iktiraf, buat apa kita nak sekat. Mereka suka sama suka, bukan mengacau orang. Tak, bukan macam itu. Bila kita katakan baik, iaitu baik dari segi ukuran syarak, dari segi hukum hakam dan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat mengikut panduan ayat. Para sahabat melakukan perkara-perkara yang baik, yang tidak disuruh secara khusus oleh Rasulullah SAW, juga tidak dilakukan secara khusus kerana ada panduan umum. Apa dia panduan umum? Iaitu ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Hajj, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu itu melakukan kebaikan, supaya kamu itu mendapat kejayaan. Satu, itu ayat Quran.
Ada lagi panduan daripada hadis, iaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, sehingga akhir hadis. Kita dah sentuh tentang hadis ni ketika kita membincangkan dalil-dalil adanya bid'ah hasanah. Mungkin kalau kita boleh tengok balik di muka surat 13, dalil yang kelima yang mengatakan atau membuktikan adanya bid'ah hasanah, iaitu sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Man, barang siapa yang mengadakan satu sunnah yang baik, cara yang baik dalam Islam, dia mereka satu cara yang baik dalam Islam, fa'umila biha ba'dahu, kemudian selepas daripada itu diamalkan. Contohnya, dia buat, sebelum tu belum ada orang buat di tempat ini, dia buat khairat kematian misalnya, kumpul. Tak mesti khairat kematian, khairat penyakit boleh juga. Penduduk di Seksyen 13 ni masing-masing bagi sumbangan setiap bulan sikit seorang. Sekira-kira kalau ada antara ahlinya yang sakit, maka duit tu digunakan untuk rawatan dia. Boleh, itu dalam skop yang kecil. Kalau skop yang lebih serius, itu namanya takaful. Kan? Takaful hakikatnya begitulah. Kita ada sumbangan kita, tapi tak semesti kita dapat faedah daripada sumbangan. Sebab itu tabarruk, sedekah. Faedahnya di mana? Bila ada orang yang ditimpa sesuatu musibah yang di cover dalam polisi itu, maka duit yang dikumpul tadi digunakan untuk membantu dia. Bid'ah? Bid'ah. Tidak berlaku takaful sedemikian di zaman Rasulullah SAW. Adakah sayyi'ah? Adakah buruk? Tidak. Sebab tolong menolong itu disuruh di dalam agama. Maka bid'ah yang sedemikian itu bid'ah yang baik. Tiba-tiba orang lain tiru, bagus juga penduduk Seksyen 13 ni. Bukan setakat khairat kematian, khairat penyakit pun ada. Jom kita pakat buat pula di tempat kita. Orang lain tiru, Seksyen 9 tiru, Seksyen 7 tiru. Maka orang yang mula-mula melakukan perkara itu, dia akan dapat pahala. Wala yanqusu min ujurihim syai', dan tidak berkurangan pula pahala orang yang buat tu. Kita kalau manusia kita bimbang, so ramai-ramai yang ni kuranglah kita punya habuan, sebab bajet dia banyak tu je. Lagi ramai yang participate, lagi kurang dapat. Macam orang yang buat multi level marketing, MLM, dia risau, dia panggil overpay. Syarikat tu janji, dia kata macam mana syarikat nak bayar kalau macam ni? Ini overpay. Dalam Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada overpay. Kan orang MLM dia tengok marketing plan tu, dia kata marketing plan ni tak logik. Sini 50%, sini 30%, ini dah lebih 100%, nak bayar macam mana? Kalau 100% pun tak logik, takkan syarikat berniaga tak ambil untung. 100% bayar pada ahli. Tapi dengan Allah Ta'ala tidak timbul tak logik. Allah Ta'ala bagi 100% pada orang yang buat amalan soleh. Allah Ta'ala bagi 100% juga pada orang yang mula-mula mereka amalan soleh tersebut. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, sebaliknya barang siapa yang mereka-reka dalam Islam tu satu cara yang buruk. Misalnya dia buat sekarang ni lelaki nak pakai macam perempuan. Sebelum ni tak ada orang malu. Malah saya tengok kalau di negara Arab, masa belajar di Jordan tu, saya tak biasa jumpa lah kalau lelaki pakai pakaian perempuan. Malah lelaki lembut pun kita jarang jumpa. Sebab mungkin aib. Masyarakat dia tu menganggap aib lah kalau sampai lelaki tapi berpakaian seperti wanita. Tapi di tempat kita misalnya ada orang proposalkan, dia kata apa salahnya? Baju dia beli sendiri, bukan dia curi. Hak dia, kebebasan, kan masuk dalam mahkamah baru-baru ni, kes transgender daripada Negeri Sembilan, nak supaya diiktiraf hak dia untuk memakai pakaian wanita, maka itu dinamakan sebagai sunnah sayyi'ah, cara yang buruk. Fa'umila biha ba'dahu, tiba-tiba orang lain tiru, maka kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'.
ditulis ke atas orang yang mula-mula mereka cara yang buruk tadi, dosa orang yang beramal dengan perbuatan tersebut, dan tidak berkurangan daripada dosa mereka sedikit pun. Ingat kot dah bagi dosa kepada dia punya perintis, kepada dia punya pelopor, dosa kami kuranglah sikit. Tak. Hampa pun dapat dosa sama 100%, dia yang mula-mula mereka perbuatan tersebut pun dapat dosa 100%. Baik. Kembali ke Muskat 27. Ada orang bangkang, dia tak setuju. Kata dia itu bukan dalil ada bid'ah hasanah. Sebab hadis ni, kata dia, sebab wurud dia. Dia kalau ayat Quran kita panggil sababun nuzul. Sebab kenapa ayat Quran tu diturunkan. Misalnya surah Abasa wa Tawalla. Dia iaitu Rasulullah SAW bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Apa sababun nuzul ayat tu? Iaitu ada seorang sahabat Nabi yang mata dia buta ketika Rasulullah SAW sibuk berdakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy dengan harapan apabila pemuka-pemuka Quraisy ni masuk Islam, maka pengikut-pengikut dengan ramai, dengan mudah dapat masuk Islam. Tiba-tiba dia datang tanya tentang hukum hakam agama. Jadi Nabi SAW rasa tak senang, sebab Nabi melihat yang lebih penting berdakwah kepada orang-orang ni supaya mereka masuk Islam, dan dengan Islamnya mereka ramai orang lain akan masuk Islam. Sedangkan ini seorang yang dah Islam, boleh tunggu saat-saat lagi kalau nak tanya. Hamba Allah ni pula mata buta, dia tak perasan. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya sababun nuzul. Kisah orang buta tadi itu adalah sababun nuzul kepada ayat. Hadis juga ada sababul wurud. Kenapa berlaku sesuatu hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW? Misalnya dalam kes ni berkaitan dengan sedekah. Satu masa Rasulullah SAW memberi galakan kepada para sahabat untuk infak, untuk bagi sedekah, untuk perjuangan Islam, untuk jihad dan sebagainya. Jadi bila Rasulullah SAW bagi galakan tu, mula-mulanya macam masing-masing diam, tak ada yang bagi. Sehinggalah datang satu hamba Allah, dia yang mula-mula bagi sedekah itu. Contohnya lah kalau di zaman kita ni, barangkali pihak masjid buat announcement, masing-masing pakat diam. Kata pihak masjid, bagilah apa-apa saja. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, apa sajalah yang tuan-tuan rasa ada harga untuk bagi pada pihak masjid, bagi. Tiba-tiba datang hamba Allah tu, ambillah, saya hadiahkan iPad saya. Jadi orang lain pakat tengok, masing-masing buat keluar. Ada yang bagi telefon, ada yang bagi jam, ada yang bagi ni kamera digital dan sebagainya. Jadi seolah-olahnya dia tu yang sunnatan hasanah. Dia yang mula-mula dahulu diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, dalam kejadian tersebut. Jadi kata dia itu berkaitan dengan sedekah. Jadi sedekah memang satu benda yang dah dituntut dalam Islam. Tak boleh kita jadikan dalil bahawa adanya bid'ah hasanah. Sebab bid'ah hasanah ni benda baru. Jadi jawab kepada bangkangan itu adalah, kaedah di dalam memahami dalil-dalil syarak adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita nak ambil kira dalil tu melihat kepada keumuman lafaz dia, jangan dilihat pada kekhususan sebab dia. Jadi memang hadis itu secara sebab khusus dengan cerita sedekah, tetapi dari segi lafaz sunnatan hasanah, apa-apa saja, tidak semestinya sedekah. Boleh dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang lain. Seumpama misalnya Maulidur Rasul, itu adalah sunnah hasanah. Itu cara yang baik. Asalnya zaman Nabi SAW, walaupun ada sambutan maulid, tapi sambutan maulid itu berbeza. Sambutan maulid zaman Nabi SAW, iaitu Nabi SAW berpuasa setiap hari Isnin. Apabila ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah rajin berpuasa pada hari Isnin? Jawab baginda, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan padanya. Jadi rupanya Nabi sambut maulid juga, tapi setiap minggu dengan cara berpuasa. Tapi yang macam kita buat sekarang, sambut setiap datangnya Rabiul Awal, setiap tahun secara tahunan, kita jemput ustaz-ustaz bagi ceramah, kita jamu orang makan, kita buat majlis salawat, itu namanya bid'ah, benda baru. Tetapi oleh kerana benda yang kita lakukan itu baik, jadi dia sunnatan hasanah. Sebab panggil orang bagi tazkirah baik. Bukan kita panggil orang berjoget.
Sempena Maulid Rasul, pihak masjid menganjurkan pesta joget lambat. Oh, itu bid'ah sayyi'ah. Lah ni sempena Maulidul Rasul biasanya yang dilakukan panggil orang bagi ceramah, dan ceramah kalau Maulidul Rasul biasanya berputar sekitar cerita balik tentang sirah Nabi SAW, timbulkan balik rasa kasih kepada Nabi SAW, dan kasih kepada Nabi SAW itu merupakan kewajipan. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tak sempurna keimanan seseorang kamu tu sehinggalah aku ni menjadi orang yang dia paling kasih. Lebih daripada diri dia, lebih daripada mak ayah dia, lebih daripada manusia semua sekali. Jadi kalaulah sambutan Maulid Rasul ini membantu ke arah dia kasih kepada Rasulullah SAW, alal aqal hukumnya sunat. Paling-paling common lah hukum dia sunat, sebab dia membantu kepada yang wajib. Kalaulah tidak dapat kasih kepada Rasulullah SAW kecuali dengan sambutan Maulid Rasul baru datang kasih, ketika itu boleh jadi wajib. Nah, sebab ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa satu barang yang tidak sempurna kewajipan kecuali dengan dia, maka barang itu pun jadi wajib. Yang wajib itu kasih pada Rasulullah SAW, ikut sunnah Nabi, itu wajib. Tapi kalau orang tu kalau tak ada Maulid Rasul, tak datang kasih dia, maka untuk dia wajib. Secara umum paling tidak pun sunat lah, sebab ia membantu kepada yang wajib. Barangkali tanpa Maulidul Rasul pun dia masih boleh kasih pada Nabi. Barangkali tanpa Maulidul Rasul pun dia masih boleh ikut sunnah Nabi. Tetapi kalau dengan adanya Maulidul Rasul itu membantu, sepaling tidak pun hukumnya sunat. Ada lagi salawat. Salawat memang dapat pahala, disuruh dalam Quran, disuruh dalam hadis. Ada lagi jamu makan. Jamu makan memang dapat pahala, disuruh oleh Nabi SAW, at'imut ta'am, bagilah makan, kata Nabi. Jadi ini contoh-contoh sunnah yang hasanah, maka terangkum di bawah hadis ini. Sebab lafaz dia itu umum. Bukan dia kata man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fis sadaqah, tidak. Sama macam ayat Quran yang memberi amaran-amaran, umpamanya dalam Al-Quran, orang yang beriman dengan sebahagian kitab dan kufur dengan sebahagian yang lain, fa majaza'u may yaf'al zalika illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali orang tu akan dapat hina atas dunia ni. Yang mana disuka daripada hukum syarak dia terima, yang mana tak sesuai dengan selera dia, tak sesuai dengan kepentingan dia, dia tolak. Orang yang itu akan dapat kehinaan di dunia, dan di hari akhirat tu azab yang pedih. Sababun nuzul ayat asalnya turun kepada orang Yahudi. Orang Bani Israel datang Taurat cerita pelbagai benda, tapi yang dia tak suka, yang ada kaitan dengan kenabian Rasulullah SAW, itu dia kufur. Yang dia suka dia ambil. Jadi kalau kita guna hujah mengatakan oleh kerana ayat itu turun kepada orang-orang Yahudi, maka kalau kita orang Islam kufur sebahagian daripada Al-Quran dan beriman dengan sebahagian, terima sebahagian Al-Quran, tolak sebahagian Al-Quran, kita tak ada masalah. Habis itu yang Quran kata khizyun fil hayati dunia, dan azab yang pedih di hari akhirat tu, itu orang Yahudi je. Tak. Lafaz tu umum. Siapa yang buat macam tu perangai dia, baik orang Islam, baik orang Bani Israel, itulah balasan yang dia akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaedah yang masyhur dalam istinbat hukum, al-ibratu bi umumil lafzi. Pengajaran adalah berdasarkan keumuman lafaz, la bi khususis sababi, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Baik. Lagi satu kalau kita boleh tengok daripada sudut yang lain. Dia kata, okeylah, 10 contoh yang kamu bawa tu, sahabat buat benda baru, Nabi iktiraf. Sahabat reka benda baru, Nabi tak larang, malah Nabi puji. Jadi itu disebabkan Nabi puji, maka okey. Sekarang Nabi SAW dah wafat. Siapa yang nak menentukan perbuatan baru yang kamu buat ni okey ke tak okey? Zaman Nabi tak apalah, Nabi hidup. Sahabat buat, Nabi kata okey. Ni sekarang Nabi SAW dah wafat. Kamu mereka benda baru ni, siapa yang nak iktiraf perbuatan baru kamu ni? Jawapan dia tu daripada dua sudut kalau kita boleh tambah. Yang pertama, walaupun Nabi SAW dah wafat, tapi kan ada di sana sumber hukum yang namanya Quran dan hadis. Yang dikatakan
idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul tu. Bila kamu berbalah tentang satu perkara, hendaklah kamu pulangkan balik pada Allah dan Rasul. Apa makna dia? Maksudnya rujuk balik pada Quran dan Sunnah. Daripada Quran dan Sunnah tu kita tahu sama ada perbuatan baharu kita tu diiktiraf ataupun tidak. Quran dan Sunnah yang utama, dibantu oleh ijma', dibantu oleh qiyas, dan dibantu oleh sumber-sumber hukum yang lain. Baru kita tahu. Oh, kalau nak beralasan Nabi SAW dah wafat, kita tak boleh tahu, banyak benda yang kita tak tahu. Apa makna ijtihad? Kan banyak benda yang baru berlaku selepas kewafatan Nabi SAW diijtihadkan oleh ulama. Ni yang keluar fatwa kata boleh demo organ ni. Kata dia boleh demo organ. Zaman Nabi SAW tak berlaku demo organ. Kenapa kamu boleh pula keluar fatwa kata boleh demo organ? Macam mana kamu tahu Nabi iktiraf demo organ tu okey? Bukankah kamu rujuk pada dalil? Bab demo organ ni majlis fatwa kata boleh. Dan setengah ulama tidak membenarkan. Guru-guru kami tak benarkan. Sebab organ ni bukan milik manusia, dia milik Allah. Jadi kaedah menderma adalah kita menderma sesuatu yang milik kita. Logik saja. Ni kamera ni cantik. Saya nak bagi hadiah pada tuan-tuan, saya kata tak apalah. Tuan-tuan kalau nak ambil lah ni kamera ni, saya tak kisah pun. Mana boleh? Bukan saya punya, masjid punya. Saya pandai-pandai nak bagi. Jadi organ ni Allah punya. Sebab tu kita tak boleh mencederakan diri kita. Kalau kita punya, kita boleh buat apa saja. Kita saja-saja nak potong jari kita. Kita kata ni jari kita, suka hati. Saya bukan potong jari orang, potong jari sendiri, haram. Menyakiti diri sendiri itu pun haram. Membunuh diri sendiri pun haram. Jadi jelas diri kita, organ kita bukan milik kita. Bila bukan milik kita, tak boleh didermakan. Tak apalah, kita katalah masalah tu masalah khilafiyah sekalipun. Bermakna kita menerima bahawa perkara yang baharu boleh kita ijtihadkan untuk mengetahui hukum dia. Kenapa pula dalam bab-bab bid'ah ni kita kata tak boleh lah? Nabi SAW dah wafat. Mana kita tahu benda itu baik ke tak baik? Kita tahu melalui dari dalil Quran dan dari dalil hadis, juga ijma' ulama' dan juga qiyas. Yang dimaksudkan dengan kita-kita di sini adalah ulama' lah. Kita kata kita tahu tu sebenarnya ulama'. Ulama' tahu berdasarkan ijtihad mereka merujuk kepada sumber-sumber hukum dalam Islam. Itu satu. Yang kedua, bila Nabi SAW dah iktiraf, sahabat buat benda yang Nabi tak suruh, Nabi iktiraf. Sahabat buat benda yang Nabi sendiri tak pernah buat, Nabi iktiraf. Bermakna kita dah dapat istimbat daripada kejadian-kejadian tu bahawa boleh kita iktiraf benda-benda baru, asalkan benda itu tidak bertentangan dengan syarak. Itu istimbat daripada kejadian-kejadian tu. Bukannya kita jumut kepada sesuatu kejadian saja. Oh, sembahyang sunat wuduk boleh sebab Nabi SAW iktiraf. Tapi kalau kita sembahyang sunat yang lain di waktu yang lain, tak boleh. Suka hati dia lah, dia nak sembahyang pada waktu lain. Dah lama ambil wuduk baru nak sembahyang, tak ada masalah. Kecuali dalam waktu-waktu yang dilarang melakukan sembahyang sunat, itu ada dalil melarang, boleh kita larang. Tapi secara umum solat itu bagus, bila-bila masa boleh dilakukan. Puasa itu baik, bila-bila masa boleh dilakukan puasa sunat, kecuali pada hari-hari yang diharamkan. Berapa hari haram puasa dalam setahun? 5 hari je. Apa dia? Aidil Fitri, hari raya 1 Syawal, jangan pula kita warak lebih puasa. Aidul Adha, raya haji, haram puasa. Campur lagi 3 hari tasyrik. 3 hari selepas daripada Idul Adha tu haram kita berpuasa. Selain daripada tu, terpulang. Ini kecoh bulan Rajab, hadis dhaif, hadis maudhu' dan sebagainya. Baik, kalau hadis tu dhaif sekalipun, kan ada hadis sahih yang mengatakan Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan-bulan haram, dan bulan Rajab adalah salah satu daripada bulan haram. Belum campur lagi bahawa selain daripada 5 hari disunatkan kita puasa kalau kita nak puasa. Jadi cara istimbat kejadian tu bahawa oleh kerana Nabi SAW pernah mengiktiraf
perkara baharu yang baginda tidak pernah suruh dan baginda tidak pernah lakukan, maka itu dalil bahawa perkara baharu yang Nabi SAW tidak pernah suruh dan baginda tidak pernah lakukan, boleh kita iktiraf selagi mana benda itu selari dengan syariat. Atas dasar itulah kita iktiraf sambutan Maulid Rasul. Atas dasar itulah kita iktiraf orang yang nak berdoa akhir tahun dan awal tahun misalnya. Sebab bila kita cek sirah doa dia, elok. Minta Allah Ta'ala ampun dosa, minta Allah Ta'ala lindung daripada hawa nafsu dan syaitan. Jadi benda-benda itu dari segi syariat elok, maka boleh diiktiraf sebagai bid'ah yang hasanah. Baik. Yang ke-10, para sahabat melakukan perkara baharu yang tidak pernah dibuat atau disuruh oleh Rasulullah SAW selepas kewafatan baginda. Jadi selain daripada kita ambil panduan daripada kejadian yang berlaku pada zaman Nabi SAW sendiri, selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW pun ada kejadian-kejadian yang kita boleh jadikan panduan bahawa sahabat pun yang faham tentang syariat pun mereka iktiraf perkara baharu dan mereka sendiri lakukan perkara baharu. Sejarah mencatatkan bahawa para sahabat turut melakukan perkara baharu yang tidak pernah dibuat atau disuruh oleh Rasulullah SAW selepas kewafatan baginda. Antaranya yang pertama, pengumpulan Al-Quran oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Berlaku kejadian dalam peperangan yang mana ramai orang-orang yang hafaz Al-Quran meninggal dunia, mati syahid. Para hafiz lebih kurang 70 orang kalau tak silap saya mati syahid dalam peperangan. Jadi difikir oleh Sayyidina Umar, elok kalau Al-Quran yang ada ditulis di merata-rata tempat itu dikumpulkan dalam satu mushaf. Tujuan supaya kalaupun orang-orang yang hafaz Quran ni dah mati sekalipun, kita boleh rujuk balik kepada nuskah yang kita kumpulkan ini. Inilah Quran yang autentik, supaya tak ditipu, tak direka-reka oleh orang-orang yang datang kemudian. Apa respon Sayyidina Abu Bakar awal-awal cadangan itu diutarakan? Jawab Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, macam mana aku nak buat satu benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat? Maksudnya apa? Maksudnya mengumpulkan Al-Quran pada satu mushaf itu bid'ah, benda baru, Nabi tak pernah buat, dengan dalil kata-kata Sayyidina Abu Bakar sendiri. Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, huwa wallahi khair, mengumpulkan Al-Quran ini demi Allah satu benda yang baik. Jadi bila dikombinkan kata-kata Sayyidina Abu Bakar dan kata-kata Sayyidina Umar, maka itu kita fahami bid'ah hasanah. Bila Sayyidina Abu Bakar kata, macam mana saya nak buat sesuatu yang Nabi tak pernah buat, maknanya benda itu bid'ah. Bila Sayyidina Umar kata huwa wallahi khair, maksudnya bid'ah itu baik. Dan sehinggalah Allah Ta'ala lapangkan dada Sayyidina Abu Bakar untuk menerima cadangan tersebut dan terkumpullah Al-Quran. Baik, bila kita bawa dalil ni pada kawan-kawan kita yang cenderung tak nak terima adanya bid'ah hasanah, dia kata, Syekh, itu bukan dalil, Syekh, itu tak boleh pakai sebagai dalil bid'ah hasanah. Sebab yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar itu namanya masalah mursalah, bukan bid'ah hasanah. Hantar silap pasang, kata dia, itu masalah mursalah. Kita kata dalam meletakkan istilah, kita tak nak berbalah isinya sama ke tak sama. Kan hukum dia ada 3. Ada hukum naqli, dalil dia ada 3. Ada dalil naqli, iaitu ambil pada Quran hadis. Ada dalil akli, iaitu akal kita menunjukkan pada sesuatu natijah atau keputusan. Dan ada dalil wad'i, kita yang letak untuk menunjukkan pada sesuatu. Jadi letak tu terpulanglah. Tak boleh kita nak marah sebab dia istilah. Misalnya musangking. Musangking itu binatang ke buah? Musangking buah. Oi, mana boleh? Musang tu binatang. Berbalah pula pasal istilah. Dia yang namakan buah tu musangking. Hang tak berkenan, hang namakan kucing king, biawak king, terpulanglah. Masing-masing punya istilah. Itu namanya wad'i, dia yang meletakkan istilah tu. Sama juga istilah undang-undang. Kadang-kadang orang yang tak faham undang-undang, dia pening. Dia baca dalam surat khabar, yang tertuduh mengaku tidak bersalah,
dah mengaku pun tak bersalah lagi. Istilah dia, orang awam kalau dah mengaku, bersalah lah. Itu hari yang hampa tangkap pencuri macam mana? Dia mengaku dah. Mengaku kira salah. Rupanya istilah undang-undang mengaku belum tentu lagi. Mengaku tu ada dua. Satu mengaku bersalah, plead guilty. Satu lagi mengaku tidak bersalah, plead not guilty. Jangan kita marah, itu istilah dia. Jadi begitu juga istilah bid'ah hasanah atau masalah mursalah, yang penting dia merujuk kepada sesuatu yang tidak ada dalil secara khusus, tetapi apabila diukur baik, itu namanya masalah mursalah. Sebab masalah ni dia jamak kepada maslahah. Maslahah maksudnya sesuatu kebaikan. Syekh tu elok tu, ada maslahah tu, ada kebaikan. Kalau kita orang Melayu dia kata muslihat, lain pula. Muslihat dan negatif. Dia tu ada muslihat tu. Maksudnya dia ada kepentingan dia, sebab tu dia buat benda tu. Asalnya maslahah maksudnya kebaikan. Masalah dia punya plural. Jadi masalah dia bagi pada tiga. Satu dia panggil masalah mu'tabarah, iaitu kebaikan-kebaikan yang diiktiraf. Satu lagi dia panggil masalah al-mulghah, kebaikan-kebaikan yang dibatalkan, yang tidak diambil kira. Dan di tengah-tengah antara dua ni dia ada masalah mursalah, kebaikan-kebaikan yang terputus. Terputus maksudnya tak ada dalil khusus, melarang pun tidak, menghalalkan pun tidak. Contoh masalah muktabarah apa dia? Jual beli. Jual beli ni kan ada kepentingan. Dengan berjual beli kita dapat untung. Itu bagi orang yang berniaga. Bagi orang yang membeli, dengan berjual beli dapat barang yang dia nak. Orang yang nak beli baju dapat baju, orang yang nak beli telefon dapat telefon, orang yang nak beli kereta dapat kereta. Itu namanya masalah, manfaat. Cuba tak ada kereta, susah. Orang yang nak beli rumah dapat rumah, alhamdulillah. Yang berniaga dapat untung, yang jual kereta dapat untung, yang jual rumah dapat untung. Jadi ada masalah dalam jual beli. Dan masalah dalam jual beli ni adalah masalah mu'tabarah, diiktiraf. Wa halallahu al-bai'a. Padahal Allah Taala menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Jadi riba pun ada maslahah juga. Riba ada kebaikan. Apa kebaikan dia? Kita bagi pinjam kat orang 1,000, dia kena bayar 1,500. Elok tak? Elok, dapat untung 500. Tapi itu masalah mulghah, dibatalkan dalam syarak. Sama macam minum arak. Minum arak ada kebaikan dia. Bagilah dia lega sekejap. Orang putih panggil apa? Unwind. Dia dah stres dah 1 minggu tu bekerja, macam ibarat kita apa, winekan mainan tu dah ketat dah, hujung minggu dia unwind, dia release, minum arak, lega. Ada kebaikan. Dan dikatakan kalau di negeri-negeri sejuk, minum arak ni boleh membantu memanaskan badan. Ada pula kajian mengatakan wine tu dia ada bahan antioksidan yang bagus. Macam-macamlah kebaikan dia. Dan Allah Taala memang iktiraf. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Dia bertanya kamu tentang arak dan judi. Bagi tahu pada mereka dalam kedua-duanya tu ada dosa yang besar dan manfaat untuk manusia. Judi pun ada manfaat. Tak percaya, tengok yang jadi tokey judi tu. Masya-Allah, antara orang-orang yang terkaya di Malaysia tokey judi. Cuma syarat dia, kalau nak terlibat dengan dosa judi, pastikan anda menjadi tokey judi. Jangan jadi orang yang berjudi. Sama-sama masuk neraka, tapi tokey judi kurang-kurangnya dia kaya atas dunia ni. Yang jadi kaki judi mengempat berangan-angan. Menang 5,000 yang hilang 20,000. Orang tu dia jadi addicted, dia menang sekali-sekali, tu yang dia jadi ketagih. Jadi ada manfaat berjudi, ada manfaat minum arak, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukan kedua-duanya tu lebih besar daripada kebaikan dia. Maka itu kebaikannya itu diilghaq, dibatalkan. Namanya masalah mulghah. Sebab itu berjudi haram, sebab itu minum arak tu haram. Tapi ada benda-benda bila kita cek dalil, tidak ada dalil yang menghalalkan, tidak ada juga dalil yang mengharamkan. Itu namanya masalah mursalah. Bila tak ada dalil, maksudnya benda itu baru. Itu namanya bid'ah hasanah. Jadi istilah saja berbeza, tak perlulah kita nak
Kata orang tu, orang Batak Timur kata tak perlu dah nak kerah keng. Orang Kedah kata tak perlu dah nak ketegak. Nak juga berbalah bab istilah, kaedah dalam agama mengatakan la musyahhata fil istilah. Tidak perlu berbalah nak dispute tentang istilah, terpulanglah masing-masing boleh letak istilah. Nak letak istilah masalah mursalah pun elok, nak letak istilah bid'ah hasanah pun tiada masalah. Jadi pengumpulan Al-Quran boleh termasuk dalam masalah mursalah, boleh juga termasuk dalam bid'ah hasanah. Perintah solat tarawih berjemaah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ini kisah yang masyhur yang kita dah ceritakan, yang asalnya sembahyang tarawih dilakukan sendiri-sendiri atau kumpulan-kumpulan kecil diarahkan oleh Sayyidina Umar, lakukan di belakang seorang imam saja. Ramai-ramai semua ikut satu orang imam. Itu adalah bid'ah dan malah disebut dengan jelas oleh Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu hazihi. Seelok-elok bid'ah inilah dia. Sampai marah ada tokoh daripada Saudi ketika dia berkuliah di Masjid Nabawi, dia marah-marah kat Sayyidina Umar sebab dia nak kata tidak ada bid'ah hasanah. Sayyidina Umar kata ada bid'ah hasanah, nikmatil bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Akhirnya tengah berceramah dia kata ya laita hazar rajul lam yakul hazal kalam. Alangkah eloknya lelaki itu, dia tunjuk kepada kubur Sayyidina Umar, tak ada adab, kurang ajar. Dia kata tak cakap perkataan tu. Patut hang kata ya laitani, alangkah eloknya kalau aku ni ikut sahabat Nabi. Aku tak jadi kerah hati sampai sahabat Nabi pun tak mau ikut. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Nabi yang Nabi suruh ikut. Dalil Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Wajib atas kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin selepas daripada aku. Sayyidina Umar salah seorang daripada khulafa'ir rasyidin, maka wajib kita ikut. Lebih-lebih lagi kalau dah ijma', bila Sayyidina Umar suruh sembahyang tarawih di belakang seorang imam dan Sayyidina Umar kata inilah seelok-elok bid'ah, tak ada seorang pun sahabat yang bangkang. Dah jadi ijma', macam mana kamu nak bangkang? Dan malah secara khusus Nabi SAW bersabda, iktadu billazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutlah kamu dua orang selepas daripada aku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Allah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membuat perubahan lafaz tasyahud. Tengok nota kaki. Sayyidina Allah bin Mas'ud beristihad membaca tasyahud selepas kewafatan Nabi SAW dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Sayyidina Allah bin Mas'ud ni orang yang faqih, orang yang alim. Dia sendiri mengubah, dia kan dalam sembahyang kan ibadah. Kalau ikut pahaman sahabat-sahabat kita, mana boleh ni buat bid'ah dalam ibadah. Tapi dia berijtihad. Oleh kerana masa Nabi SAW hidup, kita kata assalamu alaika ayyuhan nabi, assalamu alaika, salam ke atasmu. Tapi dah wafat, maka yang lebih sesuai pada ijtihad beliau assalamu ala nabi. Dia guna khitab tu orang yang ketiga. Dia guna dhamir ghaib, ataupun dia guna nama isim yang ghaib, salam ke atas Nabi. Tapi ijtihad beliau ni kalau dalam mazhab kita tak diterima lah. Kita ikut yang asal. Dalam sembahyang kita masih lagi guna dhamir mukhatab, dhamir diganti diri yang kedua. Assalamu alaika, salam ke atasmu ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya. Penulisan Al-Quran dan perintah azan yang kata Mushaf Utsmani ni, yang mana Sayyidina Utsman tuliskan dengan rasam beliau, itu adalah perkara baru. Begitu juga perintah azan pertama pada hari Jumaat oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Tujuannya kenapa? Sebab ada maslahah. Boleh kata masalah mursalah, boleh. Nak kata bid'ah hasanah pun boleh juga. Sebab asalnya azan tu sekali. Tapi di zaman Sayyidina Utsman, dia tengok masyarakat dah makin ramai, orang dah makin jauh pada masjid. Dulu masyarakat kecil, masing-masing duduk dekat masjid, azan pergi masjid sembahyang Jumaat. Jadi dah bila ramai, kalau azan sekali, orang tak sempat nak datang ke masjid. Sedangkan datang hadir sembahyang Jumaat tu fardu ain bagi orang yang wajib sembahyang Jumaat. Jadi apa cara? Kata Sayyidina Utsman, kita azan dulu sekali yang pertama. Sebelum masuk waktu tu kita azan dulu. So, supaya bila mereka dengar azan yang pertama ni, mereka sempatlah
tutup kedai apa semua, bersiap-siap datang ke masjid sembahyang Jumaat. Jadi bid'ah lah, perbuatan Sayyidina Osman itu bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, sebab tujuannya memastikan orang dapat melaksanakan kewajipan dengan elok. Sebab sembahyang Jumaat ni hukumnya fardu ain ke atas yang wajib. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mencipta selawat ke atas Nabi SAW. Ni mereka yang kebelakangan ni kata dia tak boleh kita selawat berbeza daripada Nabi. Selawat nariyah lah, selawat apa tu, tafrijiyah lah, selawat dimashqiyah lah, selawat macam-macam selawat dia mana boleh. Kita kena selawat macam Nabi selawat lah. Yang boleh selawat Ibrahimiyah, okey boleh. Macam kita baca tasyahud tu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Dia namanya selawat Ibrahimiyah. Yang itu boleh sebab ada dalil. Ini menyempitkan apa yang luas. Sebab yang dinamakan selawat itu kita mendoakan kepada Nabi SAW kebaikan. Jadi ikutlah lafaz macam mana dalam Quran kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawat dan salam ke atas Nabi. Quran tak kata selawat dengan salam dengan lafaz yang Nabi lafazkan saja, tidak. Quran tak kata selawat mesti seorang diri. Quran tak kata selawat mesti ramai-ramai. Quran tak kata selawat mesti ada wuduk. Quran tak kata selawat mesti dalam masjid. Jadi selawat ni ibadah yang mudah. Tak ada wuduk pun boleh selawat. Orang perempuan haid pun boleh selawat. Dalam masjid elok, di luar masjid pun tak apa. Beramai-ramai cantik, seorang diri pun elok. Kenapa kita nak sempitkan yang luas? Kenapa kita kata mesti dengan lafaz? Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang faham tentang syariat, mereka selawat mereka sendiri. Itu dalil. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi juga, menambah lafaz tasyahud. Tengok daftar kaki 38. Sebelum tasyahud dia tambah bismillah dulu. Kita at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, dia bismillah at-tahiyyatu lillah wassalawatu lillah wazakiyatu lillah. Ini maksudnya perkara yang baru, tetapi perkara baru yang tidak bercanggah dengan syariat. Baik. Pendapat Imam Abu Al-Hasanat Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi Al-Hindi tentang bid'ah. Dia mula petik-petik lah satu dua contoh ulama-ulama yang menceritakan tentang bid'ah. Kata beliau berpendapat bahawa muhdath ni maksudnya perkara baru ataupun dinamakan juga bid'ah, kan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Muhdatsah itu perkara baru, bid'ah pun perkara baru yang bersifat ibadah yang dilakukan selepas kewafatan Nabi oleh para sahabat dan tabi'in. Boleh dilihat dari dua segi. Ini pendapat beliau. Jika ada para sahabat atau tabi'in yang mengingkari ataupun melarangnya, maka perbuatan baru itu dianggap sebagai bid'ah yang dalalah. Sebaliknya, jika tidak ada sahabat, ada orang buat benda baru zaman Nabi tidak dilakukan, selepas dilakukan perkara baru itu tidak ada sahabat atau tabi'in yang mengingkarinya, bahkan mereka meredainya dan bersetuju dengan perkara baru tersebut, maka ia bukanlah bid'ah dari segi syarak. Malah kalau nak dikatakan bid'ah sekalipun, ia merujuk kepada bid'ah dari segi bahasa saja. Maksudnya ini diambil approach yang khusus, kan? Approach yang khusus, bid'ah semuanya sesat. Kalau benda yang baru yang tidak sesat, itu tidak perlu namakan bid'ah. Ingat lagi takrif bid'ah kan ada dua approach. Satu kata dia yang mana yang baru namakan bid'ah lah. Nanti kita bagilah bid'ah hasanah ke bid'ah sayyi'ah ke. Approach yang kedua kata dia kalau benda tu ada dalil, benda tu elok, tak payah namakan bid'ah daripada awal. Yang kita nak namakan bid'ah ni cuma benda yang tak elok saja, benda yang bertentangan dengan syarak saja. Mana-mana approach pun yang dipakai, kita menerima bahawa ada perkara baharu yang tidak bertentangan dengan syarak, oleh itu tidak dilarang. Menurut beliau lagi, jika penambahan atau pengurangan dalam perkara ibadah berlaku pada zaman sahabat, maka ia tidak dinamakan bid'ah yang dalalah, kerana para sahabat adalah golongan yang paling dekat dengan Rasulullah SAW
dan paling memahami inti ajaran Islam, dan kita disuruh untuk berpegang dengan para sahabat. Boleh rujuk kalau nak lebih detail kitab Iqamatul Hujjah ala annal iksar fi ta'abbud laisa bi bid'ah. Ada orang marah kata dia, mana boleh ada ke semayang sampai 1000 rakaat, bid'ah, Nabi tak pernah buat dan sebagainya. Jadi dia bagi tahu mendirikan hujjah bahawa melakukan perkara membanyak-banyakkan dalam beribadah itu bukan bid'ah. Nanti dia akan terang nanti dalam bab yang kedua, maksud membanyak-banyakkan dalam ibadah ni ibadah yang umum lah. Macam sembahyang sunat mutlak, terpulang lah, nak sembahyang 2 rakaat, bagus. Rasa rajin, sembahyang 4 rakaat. Rasa penting, tambah lagi 2. Jadi tak boleh kita nak ingkari kata orang tu boleh sembahyang 1000 rakaat, tak logik. Itu ikut ukuran kita memang tak logik lah. Ikut ukuran kita sembahyang 20 rakaat tu belum tentu lagi. Tu bulan Ramadan tu. Ini ikut ukuran mereka, 1000 rakaat bagi mereka biasa. Bagi orang-orang yang soleh di zaman dahulu, memang mereka ni ahli ibadat. Kita tak nak buat, tak ada masalah, benda itu sunat saja. Tapi jangan kita membid'ahkan orang yang melakukan ibadah yang banyak. Tapi kalau ibadah khusus tak boleh. Tak boleh pula kita al-iksar minal ibadah, orang lain tawaf 7 kali, kita tawaf 14 kali. Oh, nak banyakkan ibadah. Tak boleh, sebab tawaf tu bilangan dia 7. Persaingan dia. Ataupun semayang zuhur, rasa rajin buat 8 rakaat pula. Oh, mana boleh. Semayang zuhur tetap 4 rakaat. Sembahyang subuh tetap 2 rakaat, ataupun sembahyang fardu tetap 5 kali. Puasa Ramadan yang wajib tetap 29 atau 30 hari. Tak boleh pula kita nak puasa wajib sampai 2 bulan. Yang kafarah itu lainlah. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah dalam perkara-perkara yang ibadah yang umum. Baik, kita sentuh sedikit. Asal kaedah, lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Sekiranya perkara itu baik, tentulah mereka mendahului kita beramal kepadanya. Baik, di sini la'alla sawab, mungkin ada kesilapan cetak di situ. Tukar ma tu kepada lam disambung kepada sin. La sabaquna ilaihi. Lau kana khairan, ma tu tidak ada, la sabaquna ilahi. Tengok terjemah dia tu baru betul. Kalau terjemah dia macam ni, ma maksudnya nafi. Kalaulah perkara itu elok, nescaya mereka itu tidak mendahului kita. Sedangkan dia terjemah, tentulah mereka mendahului kita. Jadi la sabaquna ilahi, apa maksud dia? Kalaulah satu perbuatan tu elok, kata dia, tentulah para sahabat awal lagi buat. Ni sahabat Nabi pun tak buat, kamu buat, maksudnya benda tu tak elok. Jadi daripada mana asal kaedah ni? Kita katakan bahawa kaedah ini dicipta oleh golongan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah. Bagi mereka, ungkapan itu bererti sekiranya perkara atau perbuatan yang kamu buat itu baik, tentulah para sahabat Nabi awal lagi dah buat. Maksudnya kalaulah umpamanya sambutan melidu Rasul itu baik, ini kan dia buat senarai, siapa yang sambut melidu Rasul? Sayyidina Abu Bakar tak buat, Sayyidina Umar tak buat, Sayyidina Osman tak buat, Sayyidina Ali tak buat, sampailah pada zaman Sultan Muzaffar baru buat, kata dia. Kalau baik, awal-awal lagi sahabat dah buat. Nampak? Poin dia macam tu. Jadi oleh itu sambutan melidu Rasul itu tidak baiklah sebab sahabat tak buat. Ini dia mengingkari kebaikan yang diberi kepada umat yang kemudian. Sebab kebaikan-kebaikan ini luas. Ada yang jadi kebaikan di zaman sahabat dan di zaman kita tidak baik. Ada yang tidak baik di zaman sahabat, di zaman kita ni baik. Dan malah Nabi SAW sendiri pernah bagi tahu kepada para sahabat, kamu berada pada satu zaman yang mana kalau kamu tinggalkan 1/10 daripada apa yang aku perintahkan, kamu binasa. Jadi celakalah kamu. Daripada 10, kamu tinggal 1, kamu akan binasa. Akan datang satu zaman yang mana kalau ada antara mereka buat 1/10 daripada apa yang aku perintahkan, maka orang itu selamat. Sebab zaman itu dah berubah. 1/10 kita boleh taat dengan sunnah Nabi itu, kita selamat. Zaman sahabat berbeza. Saya bagi contoh lagi. Zaman Nabi SAW,
Dan saya rasa pernah bagi contoh ni, yang dikatakan menetapkan harga maksimum itu benda yang diharamkan zaman Nabi. Maksudnya kita tak boleh interfere jual beli antara penjual dengan pembeli, biar dia willing buyer, willing seller. Kita sebagai pemerintah nak kata okey, daging ayam tak boleh jual lebih pada RM8 sekilo, zaman Nabi haram. Pernah seorang sahabat datang pada Nabi SAW, dia kata, sa'ir ya Rasulullah, letakkanlah harga, barang dah naik mahal, kami tak mampu. Nabi SAW tak mahu. Dan Nabi SAW bagi keterangan, aku tak nak jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan aku pernah zalim orang pada darah dia, pernah pukul orang, pernah bunuh orang, aku tak mahu, dan pernah zalim orang pada harta dia. Jadi ulama faham, menetapkan harga ceiling tu, kita zalim peniaga. Sebab peniaga dia ada kos, barang tak banyak, demand tinggi, tiba-tiba tak boleh jual pada harga yang dia nak, zalim pada dia. Tapi selepas zaman Nabi SAW, ulama memfatwakan menetapkan harga ceiling bukan sahaja dibenarkan, ada kalanya wajib. Macam mana satu benda yang haram zaman Nabi, zaman selepas pada Nabi boleh jadi wajib? Sebab perubahan, iaitu di zaman para ulama, mereka dapati kenaikan harga barang bukan disebabkan oleh sebab-sebab yang genuine. Kan zaman Nabi kan berlaku kemarau, hasil tanaman tak banyak, jadi supply kurang. Bila supply kurang, demand tinggi, automatik harga naik. Zaman yang ulama-ulama berfatwa macam tu, mereka dapati sebenarnya kenaikan harga disebabkan peniaga-peniaga yang tamak. Barang ada, tapi mereka sorok, mereka nak manipulate harga. Jadi ketika itu, kalau tak ditetapkan harga yang ceiling, harga maksimum, pengguna akan terzalimi. Jadi ulama mengatakan yang kezaliman tu perlu diangkat. Zaman Nabi kita angkat kezaliman dengan cara kita jangan tetapkan harga, biar dia natural. Zaman kita oleh kerana keadaan dah berubah, maka kita angkat kezaliman dengan cara kita tetapkan harga, supaya peniaga tidak ada peluang menzalimi pengguna. Tengok, boleh berubah total daripada haram menjadi wajib. Jadi tak semesti sahabat-sahabat tak buat. Contoh Maulidur Rasul lah, ya, senang. Sebelum kita pergi yang ni, yang panjang-panjang ni, insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang. Senangnya beginilah Maulidur Rasul. Sahabat tak perlu pun Maulidur Rasul, sebab Rasulullah SAW tu hidup dalam jiwa mereka tu setiap detik. Sebab tu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, setelah wafat Rasulullah SAW, dia tak boleh duduk di Madinah. Di mana dia pergi, dia nampak dan teringat Rasulullah SAW. Sebab dulu sebelum semayang, dia yang kejut Rasulullah SAW nak masuk waktu. Rasulullah SAW suruh dia azan, dia duduk teringat-teringat. Akhirnya dia lari ke Syam, tak tahan, sebab dia ingat Rasulullah SAW setiap detik. Sampailah satu masa dapat mimpi. Ini mimpi-mimpi ni, ada orang sekarang ni sensitif sangat, dia tak ada pula mimpi-mimpi. Dan mimpi itu salah satu daripada benda yang Allah beri kepada manusia. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk, ada kalanya jadi panduan. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah dapat mimpi, Rasulullah SAW datang kepada dia, dan Rasulullah SAW tanya, ma hazal jafa ya Bilal, ni kedinginan apakah ni? Maksudnya tak datang ziarah, duduk jauh. Jadi bila dapat mimpi macam tu, akhirnya dia patah balik ke Madinah. Bila patah balik ke Madinah, orang-orang jumpa Sayyidina Bilal, dia kata, Bilal, azan lah macam dulu-dulu, macam masa Nabi SAW masih hidup, kan kamu azan lah. Dia tak mau. Akhirnya jumpa dengan cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan Sayyidina Husin, kata, pakcik azan lah macam masa Tok Wan ada dulu, kan pakcik azan. Oleh kerana cucu Rasulullah SAW yang suruh, dia tak sampai hati, tak tergamak, dia pun azan. Azan, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bila tiba asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sebab tak boleh nak habiskan. Dan malah satu kota Madinah tu menangis dengan azan Bilal. Ada kita macam tu? Kita dengan Nabi ada macam tu? Bila orang sebut nama Nabi, kita teringat Nabi? Tak ada. Itu tujuan Maulidur Rasul, nak bagi refresh balik kasih kita pada Nabi SAW. Itu bersesuaian dengan keperluan kita, maka baik untuk kita, walaupun tidak perlu oleh sahabat. Belajar sifat 20 tak perlu oleh sahabat. Oh, kata dia tak boleh belajar sifat 20, zaman Nabi tak ada. Atau kamu belajar hadis dhaif, hadis maudhu', mustalah hadis apa semua tu, ilmu rijal, ada zaman Nabi. Belajar pasal hadis dhaif, hadis maudhu', perawi ni macam mana,
siqah ke tak siqah tidak ada zaman Nabi. Tapi oleh kerana zaman selepas tu ada keperluan, maka belajar ilmu hadis ni elok. Belajar ilmu nahwu elok. Belajar ilmu tauhid elok. Walaupun perkara-perkara ini tidak dilakukan oleh para sahabat kerana ada keperluan pada sahabat. Wallahu alam. Insya-Allah jawapan secara lebih detail kita bincangkan dalam kuliah yang akan datang. Ada apa soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtar ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.